from the Jewish, they were people rich, had money, had prosperity, like Qarun. Beliau seorang yang mempunyai harta yang melimpah ruah, hidup dengan kemewahan, mempunyai mahligai yang sangat luar biasa. Qarun was one from the Jewish. Beliau dipercayai oleh Fir'aun ketika itu dan dikatakan beliau menjadi pengintip bagi pihak istana. Beliau sangat marah dengan Nabi Musa alaihissalam. فبغى عليهم, he refused them. Jadi kami terkandas selama 2 jam di sini. Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam sendiri. Kisah Nabi Musa alaihissalam membawa saya kembali ke wilayah subur ini. Satu ketika dahulu, ia lokasi menyembah dewa buaya penduduk Mesir Purba. Hari ini, ia dihuni lebih 3 juta orang penduduk beragama Islam. We have an Egyptian governorate used the name Fayum. Fayum. Fayum is the mouth of the river with the lake of Qarun. Fayum, antara bandar lama di Mesir. Ia pernah dijadikan pusat pemerintahan Raja Mesir Purba dinasti ke-12. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf AS hidup di Fayum ketika dinasti itu. Selain terkenal dengan kesuburan buminya, hasil kraftangan juga menjadikan Fayum tumpuan pengunjung tempatan serta luar negara. Sebuah perkampungan kira-kira sejam perjalanan di pinggir bandar Fayum dikatakan sebagai pusat kraftangan wilayah itu. Ia dikenali sebagai perkampungan Tunis. It's, 500 pieces. Yeah, with airport, no problem. No problem. So you work here 20 years, huh? Yeah, I student here. Student. I open workshop. Ini adalah sekolah membuat tembikar yang terawal di Fayum. Ia diasaskan oleh pasangan suami isteri dari Switzerland. Terbina pada tahun 1980, sekolah ini telah melatih ribuan anak muda tempatan berkemahiran membuat tembikar. Product export to Arab countries and then Europe. Europe, America. America. Yeah, France, Germany, Italy, Belgium. Okey. Itu antara kehebatan produk keluaran Fayum ini, di mana tanah ini bukan hanya subur untuk pertanian, malah tanah liat juga digunakan untuk produk seperti ini untuk penghasilan industri kreatif. Tadi disebutkan sampai ke negara Eropah dan juga Amerika, dan ini membuktikan bahawa hasil keluaran Fayum ini sangat bermutu tinggi. Seperti mana yang dapat anda saksikan ini. Kreatif dan juga berwarna-warni dan variasi. Setiap tahun, festival tembikar diadakan di perkampungan ini. Sekolah membuat tembikar ini adalah sekolah persendirian. Kos pengurusannya ditanggung oleh pasangan suami isteri dari Switzerland. Apa yang menarik di sini, tembikar yang dihasilkan 100% buatan tangan.
Anak tempatan berbakat seni menimba ilmu di sekolah ini sebelum mereka membuka bengkel atau studio tembikar sendiri. Terdapat 10 buah sekolah tembikar yang lain di perkampungan Tunis. Namun, ia tidak menjadi saingan kepada sekolah ini. Difahamkan, pemiliknya memiliki pusat jualan tembikar di Eropah. Hasil tembikar dari sekolah ini dipasarkan di sana. Fayum terletak 15 km dari Sungai Nil. Jarak yang agak hampir dengan sungai bersejarah itu mempengaruhi kesuburan tanahnya. Selain kaya dengan sayur-sayuran, Fayum juga mengeluarkan hasil perikanan. Pelbagai jenis ikan air payau dijual di pasar ini. Ia hasil tangkapan dari sebuah tasik berhampiran. Tumpuan saya terarah kepada sejenis ikan yang dikaitkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Tengok ikan ni. Ikan sebelah ya, kita panggil sebagai ikan sebelah. Tapi masyarakat setempat memanggilnya sebagai ikan Nabi Musa ataupun ikan Musa. Kerana ada dua cerita yang berbeza. Yang pertama ceritanya ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa terlelap, didapati ikan itu telah pun bergerak ke laut dalam keadaan ia yang tinggal sebelah. Dan satu lagi cerita menyebut bahawa ketika Nabi Musa AS membelah lautan dengan tongkatnya, terkena ikan ini. Dan akhirnya ikan itu terbelah menjadi dua dan akhirnya terus berenang ke Laut Merah pada ketika itu. Dan sehingga hari ini, ikan ini masih wujud. Ikan sebelah, ikan Musa. Ikan sebelah atau halibut antara spesies ikan unik. Ia juga hidup di perairan negara lain. Di dalam surah Al-Kahfi ada disebut tentang ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam mengelongsor ke dalam laut. Di Fayum, ikan sebelah ataupun halibut serta ikan-ikan lain yang dijual di pasar datang dari sebuah tasik di tengah padang pasir. Saya dibawa menghampiri tasik yang menjadi sumber rezeki nelayan Fayum. Namun, perjalanan saya tersekat di tengah padang pasir. Ini perkara biasalah kalau kenderaan yang mungkin tidak sesuai dengan kawasan yang berpasir lembut ya. Jadi kami terkandas selama 2 jam di sini. Dengan cuaca yang panas. Bagi penduduk tempatan, sinar terik mentari di musim sejuk tidak menjejaskan mereka. Namun bagi saya dan rakan-rakan, keletihan mula dirasai. Alhamdulillah ya. Tunggu lama cuaca panas dan berkat pertolongan orang yang lalu lalang di sini, akhirnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi pengajaran untuk kami kena kenderaan yang sesuai ketika melalui kawasan yang seperti ini ya. Kawasan pasir yang lembut. Jadi insya-Allah tak kelam lagi lah. Jejak Rasul pernah berkunjung ke tasik ini pada siri-siri yang lalu. Ia dinamakan sebagai Tasik Karun oleh penduduk tempatan. Tasik Karun dipercayai wujud sejak 8,000 tahun yang lalu. Ia pernah dijadikan sumber air bagi penduduk Mesir purba. Ia juga dikenali sebagai Tasik Muris. Setelah Islam tersebar di bumi Mesir, tasik ini dinamakan sebagai Tasik Karun. Qarun
asalnya adalah orang kebanyakan sahaja dan dikatakan juga Qarun ini pada asalnya orang yang baik dengan Bani Israel yang lain, hatta kepada Nabi Musa alaihi salam sendiri. Dia boleh membaca kitab Taurat yang merupakan kepingan-kepingan asalnya ajaran-ajaran Nabi Musa alaihi salam, boleh membacanya dengan merdu dan dengan baik sekali. Saban tahun, tasik karun mengalami perubahan. Para nelayan merasai perubahan itu. Pada zaman Mesir Purba, tasik ini lebih luas. Airnya pula tawar. Tetapi hari ini, saiznya semakin kecil. Airnya berubah menjadi payau dan beberapa spesies ikan air masin hidup di tasik karun. Inna Qaruna kana min qaum Musa. هذا هو القرآن. Qarun was one from Moses' people. That means from the Jewish, there were people rich, had prosperity, like Qarun. That's the evidence of Holy Quran that the Egyptian did not use all Jewish to be slaves. Kisah Qarun disebut dalam Al-Quran. Dia asalnya pengikut Nabi Musa alaihissalam berketurunan Bani Israel. Malah Qarun adalah sepupu baginda. Qarun memiliki kekayaan luar biasa. Dikatakan untuk membawa anak kunci yang menyimpan hartanya sahaja memerlukan 60 ekor keldai. Kekayaannya diberi oleh Fir'aun. Walaupun asalnya daripada bukan Qibti, bukan daripada keturunan Firaun, tetapi maklum sajalah siapa saja yang rapat dengan Firaun dan menjadi kepercayaan Firaun dan kerajaan Mesir ketika itu sudah pasti akan diberikan kemewahan dan pangkat serta peluang untuk mengumpul harta ketika itu dengan sebanyak-banyaknya. Qarun sering mempamerkan kekayaan kepada kaum Bani Israel, terutamanya Nabi Musa alaihissalam. Sikap menunjuk-nunjuk itu ditegur oleh baginda, namun tidak pernah diindahkan oleh Qarun. Dengan bongkak dia berkata, kekayaan itu hasil titik peluhnya. Kemuncak kemarahan Qarun kepada Nabi Musa alaihi salam kerana selalu diperingatkan tentang tanggungjawab dan apa yang patut dilakukan kepada masyarakat Bani Israel. Ketika itu kemuncaknya ialah dia mengupah seorang wanita untuk mengaku di hadapan khalayak ramai yang dia berzina dengan Nabi Musa alaihi salam. Bahang permusuhan antara Qarun dan sepupunya Nabi Musa alaihissalam semakin hangat. Fitnah dibuat untuk menjatuhkan maruah Nabi Musa di hadapan kaumnya sendiri. Nelayan sekitar tasik ini maklum dengan kisah Qarun. Mereka juga mewarisi kepercayaan Qarun dihukum oleh Allah SWT di kawasan ini. Tetapi mereka tiada bukti bagi menzahirkan kepercayaan itu. Kisah Qarun dengan Nabi Musa alaihissalam adalah benar sebagaimana terkandung dalam Al-Quran. Namun tiada kepastian adakah ia berlaku di lokasi ini. So very wide, Yeah, you're very right, yeah. Perbualan saya dengan nelayan warga emas juga menatijahkan jawapan yang sama. Mereka mewarisi kehidupan nelayan serta kisah tasik Qarun daripada nenek moyang. Apa yang disampaikan mungkin benar dan tidak perlu dipertikai. Yang penting buat mereka bagaimana meneruskan hidup di tasik ini. Okey, ini yang dikatakan sebagai semangat nelayan sejati. 50 tahun mengabdikan diri dalam dunia nelayan ini, yang mana sebahagian ataupun memang itulah hidupnya bagi Encik Hamdi ini, yang mana walaupun anaknya dah pun sampai ke universiti hasil menjual ikan, tetapi dia tetap di sini di tasik Qarun ini demi sebuah rezeki. Yang paling penting kenangan, sebab dah jadi sebagai pada hidup sukar untuk dilupakan. Tasik ini agak cetek. Purata kedalamannya hampir 14 kaki sahaja. Namun, tiada nelayan yang pernah terpukat tinggalan harta karun.
Bot-bot nelayan tasik karun tidak menggunakan enjin. Ia antara langkah mengurangkan pencemaran oleh pemerintah. InsyaAllah sebentar lagi saya akan mengikuti nelayan menuju ke sekitar tasik karun ini. Dan ini adalah rutin bagi kebiasaan nelayan terdapat di sini. Antara ikan yang mungkin dicari termasuklah ikan sepat, ikan jelawat dan juga ikan berida dan sejumlah ikan tasik yang akan dijual kepada orang ramai di sekitar kawasan Fayum ini. The best time to start fishing? 5 5 a.m. in the morning. 5 a.m. Yes. And then they come back. Yes. They come back and start to sell at the shop or something like that. Itu dia. Jadi biasanya seawal 5 pagilah kebiasaan bagi nelayan untuk mula mencari rezeki dan di situlah tempat ataupun masa yang paling sesuai untuk memulakan tangkapan ikan. Okey, jadi insya-Allah saya akan cuba ikut mereka nanti dan juga melihat bagaimana kepayahan nelayan dalam mencari rezeki di tasik karun ini. Keluasan tasik karun hampir menyamai saiz tasik kenyir. Tetapi tasik ini lebih cetek. Kedalamannya menyamai tinggi bangunan satu tingkat sahaja. Is it any limit for them? Only a certain area or they can you go to anywhere they want? في روت محددة بتروحوا فيها ولا أي مكان من غير فيش مشكلة؟ Any place. Who trained them to be a fisherman? Of course, the father, Yeah. father, uncle. From family to son, From yeah. family to son. Yes. Okay. Jadi saya dimaklumkan bahawa mereka ni memanglah dari keluarga nelayan seperti Ahmad dan juga Sabar ini, daripada datuk, nenek, kemudian turun kepada ayah mereka dan juga mereka sendiri dan mungkin kepada si anak yang akan meneruskan legasi sebagai nelayan di tasik karun ini. Hasil perikanan tasik ini berjumlah 3,000 tan setahun. Sebagian besar hasilnya dipasarkan ke Kairah. Bermula tahun 1989, tasik karun digazetkan sebagai tasik semulajadi yang dilindungi. Okey, ini antara hasil tanggapan bagi Sabar ni. Dia dah 16 tahun dalam dunia tangkapan ikan ni dan memang dari sejak kecil lagi dah ikut bapanya ke tasik untuk cari ikan. Dan antara tanggapan dari ini dapat saya lihat seperti ikan sembilang. Okay, this one, what type of fish? Brother? This is puri. Okay. The white one, the little bit white. This is puri fish. In Malay, ikan sembilang. Ah, I see. That one. Tasik karun, sebuah anugerah Allah bagi nelayan Fayum meraih rezeki mereka. Tetapi karun yang sebenar memusuhi utusan Allah. Kemuncak kemarahan Qarun kepada Nabi Musa alaihissalam, dia mengupah seorang wanita untuk mengaku yang dia berzina dengan Nabi Musa alaihissalam. Malang buat Qarun, fitnah yang dirancang akhirnya terbongkar. Wanita itu mengakui dia dibayar oleh Qarun untuk memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Pengakuan itu dibuat di khalayak ramai. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam minta Allah tunjukkan sesuatu kepada Qarun itu tadi. Lalu Allah Azza wa Jalla jadikan satu peristiwa iaitu tanah runtuh yang akhirnya meruntuhkan mahligai dan kemewahan yang ada di dalam mahligai itu, yang juga menelan Qarun yang ada di dalam mahligai itu. Lalu matilah Qarun dalam keadaan hidup-hidup sebegitu. Qarun ditelan bumi bersama harta kemewahan yang dibangganya. Kejadian itu disaksikan oleh kaum Bani Israel. Sebenarnya, Fir'aun memberikan harta kepada Qarun bagi menarik Bani Israel yang lain menentang Nabi Musa alaihissalam. Namun, perancangan Allah mengatasi konspirasi Fir'aun dan Qarun. Sejarah Nabi Musa alaihissalam dan sepupunya Qarun berlaku di bumi Mesir. Tetapi kami belum temui jawapan mengapa tasik ini dinamakan Tasik Qarun.